Hai, selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk kita masukkan produk. Okey, tetapi ini untuk perniagaan seperti perniagaan servis. Okey, contoh saya adalah peniaga, saya buat servis untuk manpower. Okey, bermaksudnya saya buat servis untuk hidupkan permit pekerja asing, saya buat servis untuk expatriat, untuk pegawai dagang, ataupun saya ni penjual top up. Okey, ataupun saya ni mungkin saya punya perniagaan, saya servis untuk Roadtech untuk pelanggan-pelanggan saya, hidupkan Roadtech insurans pelanggan. Jadi ini adalah cara macam mana untuk kita masukkan produk khas untuk perniagaan seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi terus pergi dekat bahagian produk. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak masukkan single produk. Okey, terus pergi ke bahagian produk. Okey, add product. Okey, klik add product. Kemudian dia akan keluar seperti ini. Okey, dia akan keluar seperti ini. Okey, saya delete dulu. Okey, pergi ke bahagian produk. Okey, add product. Okey, add product, dia akan keluar seperti inilah. Form seperti biasa. Kalau anda tengok dekat sini, form dia seperti biasa. Okey, jadi saya terus pergi ke bahagian list produk. Okey, sebab saya dah masukkan beberapa produk, cuma saya nak tunjuk cara macam mana saja. Basically form tu adalah form yang sama. Okey, saya buka dekat sini. Okey, bila anda klik add new product, dia akan keluar form ni. Jadi dekat sini saya buat contoh, saya akan edit satu produk yang saya telah masukkan. Okey, saya klik edit. Basically dia akan keluar form yang sama juga. Okey, jangan confuse. Okey. Okey, pertama sekali kita masukkan nama produk tu. Contoh dekat sini perniagaan saya adalah perniagaan saya siapkan permit pekerja. Maknanya saya ni adalah agensi pekerjaan. Saya adalah agensi pekerjaan yang dilantik oleh Jabatan Tenaga Kerja, di mana saya ni menyiapkan, saya akan siapkan, maknanya saya tawarkan servis seperti MyEG, saya renewkan Roadtech orang. Okey, saya renewkan permit pekerja perniagaan lain. Okey, jadi itu adalah kategori servis. Jadi masukkan nama produk. Okey, kemudian SKU ni make sure SKU ni boleh abaikan, tak ada masalah sebab servis dia selalunya tak ada SKU. Okey, kod pun sama, buat kod 128 saja. Kemudian unit. Okey, unit ni macam sini kita kira per head. Kalau contoh tuan-tuan buat per dokumen, per company. Okey, itu unit. Unit boleh buat penambahan baru dekat sinilah. Okey, boleh buat penambahan baru dekat sini, masukkan nama unit. Okey, masukkan dia punya short name, kemudian make sure buat allow decimal ni pilih no. Ini untuk titik perpuluhan, jadi tak perlu. Okey, kemudian boleh masukkan juga related subunit. Okey, kemudian brand ni bergantung kepada perniagaan anda lah. Kalau contoh macam servis selalunya memang tiada brand. Kategori dekat sini, kategori untuk apa? Contoh dekat sini saya dah buatkan pelbagai kategori. Okey, saya dah buatkan pelbagai kategori untuk produk ni. Apa kategori dia? Mungkin kategori dia untuk renewal, kategori dia yang baru. Kita boleh buatkanlah macam tu. Okey. Kemudian masukkan business location sekiranya perniagaan anda lebih daripada satu cawangan, lebih daripada satu. Okey, kemudian unclick manage stock sebab produk servis selalunya servis yang kita tawarkan dia tak ada stok. Okey, kemudian boleh masukkan sedikit description, apa description yang kita akan buat untuk servis kita tu. Contoh dekat sini saya buat endorsement fee. Jadi endorsement fee saya apa kerja yang saya buat untuk endorsement fee ni saya akan bawa. Okey, saya akan selesaikan.
Okey, masukkanlah, bergantung kepada anda lah, masukkan description ni. Kemudian description kita dekat sini boleh edit lah, anda nak huruf bold ke, nak apa ke, boleh buat lah. Ini kalau contoh saya nak dia menyengit ke, okey, format tu semua boleh buat, tak ada masalah. Okey, nampak dekat sini. Kemudian okey, untuk bahagian sini abaikan, okey, abaikan. Kemudian applicable text, kalau sekiranya anda dah setting dekat bahagian text, anda kena buatlah apa text yang terlibat. Kemudian selling price, kalau anda kata anda dah buat sini apa teks yang terlibat, contoh SST ataupun GST, teks yang terlibat anda kena buat dia inklusif. So kat sini barang saya yang saya jual, servis yang saya jual ni dia tak ada teks, jadi saya buat eksklusif. Jadi product type dia pilih single, kalau anda kata dia adalah single. Okey, jadi dekat sini make sure masukkan harga dekat sini permulaan dia adalah kosong, sebab kita tak ada purchase. Sebab bila kita buat perniagaan servis ni, kita tak ada purchase dengan supplier. Bermaknanya harga modal tu dia tak maknanya kita tak boleh nak bagi tahu, maknanya kita tak boleh nak tentukan berapa harga modal untuk servis tu. Jadi kita buat kosong. Dekat sini baru kita buat harga. Contoh harga dekat sini 350. Okey, automatic sini pastikan kosong. Dekat sini buat 350 dan kemudian boleh masukkan produk image. Kalau servis selalunya tiada produk image. Sama juga kalau contoh anda buat satu perniagaan, contoh anda buat renewal. Jadi dekat situ anda akan masukkan contoh produk, anda akan masukkan produk dekat sini, contoh runner fee. Jadi runner fee ni dia ada dua. Mungkin runner tu, okey, yang tukang penghantar tu dia memang pekerja anda. Jadi anda dah calculate dah berapa gaji dia. Okey, ada juga setengah perniagaan dia pakai runner fee ni, dia pakai yang part time, yang mana dia dikira sebagai per kilometer. Yang itu anda boleh masukkan berapa harga untuk part time. Maknanya contoh anda nak hantar satu surat tu dekat klien. Okey, runner part time tu dia charge kat anda satu kilometer RM1. Kemungkinan anda boleh charge dekat klien anda RM2 untuk 1 kilometer. Jadi anda boleh buatlah kat sini berapa harga modal. Dekat excluding tax ni anda boleh masuklah berapa harga modal runner tu charge dengan anda, kemudian berapa harga yang anda charge dekat klien anda. Jadi dia akan calculate lah berapa anda punya keuntungan. Tetapi kalau anda buat macam ni, okey, anda buat kosong, kemudian anda letak berapa harga yang anda charge, okey, ini akan dikira sebagai gross profit dan dia akan kira pula daripada penolakan. Okey, dia akan tolak daripada segi expenses, daripada segi gaji pekerja, adakah contoh untuk expenses mungkin duit minyak, okey, apa-apa expenses saja dia akan tolak dekat sini lah. Okey, berapa? Sebab servis ni selalunya dia punya harga yang kita chargekan tu, dia punya modal tu tak tentu. Okey, sebab mungkin kita nak pergi menghantar, kita memerlukan minyak, apa semua tu, so benda tu dia dikategorikan sebagai expenses. Jadi anda kena masukkan dekat sini. Ikut format saya ni, buat kosong. Lepas tu buat berapa anda nak charge, kemudian just update saja. Okey, kemudian update saja. Okey, itu untuk ni lah. So nampak dekat sini. Okey, kalau anda tengok dekat sini, semua kalau anda tengok dekat sini, contoh servis saya buat purchase saya memang 0.00, tapi saya selling di antara 500 hingga ke 1500. Ini pula adalah produk yang bervariasi. Jadi untuk variasi nanti kita akan sediakan video lain pula cara macam mana nak masukkan produk yang bervariasi khas untuk perniagaan servis. Kita akan tunjukkan. Sekarang ni yang kita tunjukkan hanya untuk produk yang single. Okey, jadi pastikan anda tonton semua video-video tutorial kami. Okey, pastikan anda faham dan pastikan anda guna sistem yang telah anda langgan daripada kami. Okey, terima kasih.